Okey, Assalamualaikum kepada semua dan salam sejahtera. Okey, so kita akan buat lab 3, which is the induction machine lah. Okey, untuk lab 3 ni apa yang you all kena buat ialah macam ni lah, kita nak investigate motor torque, motor speed, kita tengok rotor current dan juga stator current, okey, dalam untuk induction motor. Okey, so lab ni ialah kita nak kaji benda tu disebabkan oleh perubahan load. Okey, kita ada beberapa perubahan load ni, daripada full load 100%, half load, quarter load dan zero load, dan kita tengok berapa torque of the machine lah. Okey, untuk lab ni ada beberapa komponen yang you kena assign lah. Okey, synchronous machine, power source, gain, step, unit step, power GUI, sum, bus selector, bus creator dan juga display dan juga scope lah. Okey, ni punya diagram dia. Okey, figure 1. Okey, so kita ada sum, ni kita punya machine. Kita ada power supply 3 phase, VA, VB dan juga VC. Kita ada bus selector. Okay, then kita ada bus creator. Dan kita nak tengok dia punya rotor speed, electromagnetic torque, rotor current untuk phase A, B, C dan juga stator current untuk phase A, B dan juga C lah. Okay, ni ialah kita punya load lah. Okay, kita nak tengok apa akan berlaku kepada motor sekiranya load berubah. Okay, so macam biasa kita start dengan new model lah untuk Simulink. Okay, so saya akan guide you all secara from scratch. Okay. Okay, so kita ada list of component tadi. Okay, mana nak dapat asynchronous machine? Okay, just type je asynchronous machine, search. Okay, pilih. Okay, pilih ni ya, asynchronous machine SI unit. Okay. Okay, dalam ni ada beberapa model untuk mesin lah. Okay, you all kena pilih model mesin yang ni. Pilih 5.4 horsepower, 4 kilowatt, 400V RMS 50 Hz, 1430 RPM. Okay, pilih motor ni. Okay, kat sini pilih preset nombor okay, nombor 15. Okay, nombor 15. Okay. Square cache. Okay. So kita dah ada motor ni. Okay, lagi kita perlukan power source, AC power source. AC power source, just type je AC power, AC voltage source. Just search. Okay, ambil ini. Okay. So kita perlukan 3 benda ni. Untuk phase A, phase B dan juga phase C. Okay, then kita perlukan gain. Okay, gain. Yang ni you kena type sebab saya dah type tadi, dia dah ada dalam library ni. Okay, gain. Okay, ni gain.
Okay, step. Okay, ini step. Okay, power GUI. Power GUI. Okay. Ini kena ada, confirm kena ada. Untuk simulation guna sim sikit, so kena ada power GUI. Okay, then sum. Sum ni untuk mathematical function. Mathematical function, sum. Okay, sorry, ini saya dah siap complete buat lah. Okay, sum. Okay, ambil sum. Bus selector. Bus selector. Okay, bus selector. Sorry, bus selector. Okay, ambil yang Simulink punya. Satu lagi adalah bus creator. Bus creator. Okay, bus creator. Okay. Beza lah. Daripada satu single input, dia akan keluar banyak output. Yang ni banyak input, keluar satu input. Okay, itu beza dia. Bus creator dan juga bus selector. Then kita perlukan scope dan juga display lah. Scope dan juga display. Scope. Ini satunya dulu. And display. Okay. Senang kita nak tengok value ni, kita kena ada display lah. Okay, so kita dah ada list of component ni. Okay, just tukar dulu. VA, face VA. Okay, untuk VA. Ini VB. Okay, VC. VC. Okay, VA akan pergi A. VB akan pergi B. VC akan pergi ke C lah, ke C. Okay, dan kita akan groundkan benda ni semua. Okay, lagi satu yang kita perlukan ground. Ada, saya dah cari dah ground. Ada ground kat sini. Okay, ground. Okay, pilih yang ni lah. Okay. Okay, output dia pergi ke bus creator. Ini kita boleh klik kat sini, double klik. Okay, kita remove dulu signal ni. So kita nak measure apa? Measure rotor current. Okay, select. Untuk phase A, untuk phase B, untuk phase C. Okay, then kita nak stator. Okay, stator A, stator B dan juga C. Okay, lagi mechanical part. Okay, mechanical part kita nak tengok rotor speed dan juga magnetic torque. Okay, electromagnetic torque. Okay, apply. Okay, so tengok sini banyak output ada ni. Macam tu. Okay. Okay, semua ni dia akan pergi ke display lah. Dia akan pergi ke display. Okay.
Kita tengok diagram macam mana. Okey, rotor speed dan juga electromagnetic torque. Okey, kita akan pergi ke scope yang pertama ni, dan yang lain-lain kita akan combine. Okey, kita berikan dua input. So setting, let's pilih 2 kat sini, tekan 2. Apply. Okey. Okey, rotor speed. Oh, dia dah labeling untuk awak ni. Okey, dia ada labeling. Okey, then untuk current starter hingga rotor current, so kita akan combine semua graph tu dalam satu scope lah. Okey, so kita perlukan another scope. Saya dah guna scope tadi. Okey, dua scope. Kita perlukan dua bus. Okey. Okey, input ni adalah 3. Sebab kita ada 3 phase. So 3 signal yang masuk. Rotor current A, B, rotor current C. Okey. Dan dia akan pergi ke scope. Okey, starter ke kita kena setting dulu 3 input lah. Tidak yang tu pula. Okey, ini dulu. Okey, starter current A, starter current B, starter current C, dan dia akan pergi ke scope yang kedua. Okey, so display ni kat mana? Display ni kita nak tengok speed rotation. Okey, untuk rotation speed ni oleh sebab dia adalah dalam radian per second, so kita kena letak gain kat situ. Kita kena convert balik radian per second kepada RPM. So untuk convert daripada radian per second ke RPM, so kita kena darab 2 pi. Okey, darab Okey, darab 60 bagi 2 pi ya. Darab 60 bagi 2 pi. Darab 60 bagi 2 pi. 60 bagi 2 pi convert to RPM. Okey, just klik je darab 60 bagi 2 darab pi. Okey, macam tu je. Okey, 60 bagi 2 darab pi ya. Okey, apply. Okey. Okey, then display kita letak kat sini. Kita nak tengok rotation motor. Okey, speed of motor. Okey, then untuk mesin ni kita kena ada input torque yang masuk ataupun mechanical torque yang menyebabkan mesin itu berpusing lah. So sum ni kita nak ubah load daripada 100% load jadi 50%, 50% lagi satu. Okey, tambah tak tolak. Macam tu dia jadi macam tu. Okey, step kena ada 4 lah. Kita ada different load untuk mewakili different load lah. Okey. Sambung. Tolak sini.
Okay, so dia akan pergi ke mechanical torque, induction motor. Asynchronous machine ni ialah induction machine lah. Kalau synchronous machine tu synchronous. Okay, asynchronous ni sebab dia ada slip. Okay, perbezaan water speed dan juga synchronous speed. So kita panggil asynchronous. So dia tak sama rotation. Okay, so kita kena setting dulu. Okay, kita beritahu untuk surface. Dalam ni saya dah buat kira untuk awak ni. Kira sebab kita pakai 400 volt VRMS. So kita kena tukar kepada VP. Nak tukar VP macam mana? So kita kena buat macam ni. Darab set 2. Darab set 2. So kita akan dapat VP. Tapi kena bagi set 3 sebab dia per phase. VP untuk phase A. So kita akan dapat 326.6. 326.6. Phase angle 0. Okay, frekuensi based on machine 50. Okay, then yang kedua sama tak? 32. Sekejap, apa ni ada lagi? Okay, ada. 326.6. 6. Phase angle. Yang tadi zero angle. So angle yang kedua lah. Okay, untuk load yang kedua, half load lah. Untuk half load, so dalam selepas 5 second, okay, kita kena ubah load 26.71 bagi 2, okay, 13.35 masa 13 second kat sini. Betul ke? Tengok saya punya load 6.68. Oh, yang tadi 10 second, yang tadi 5, 3, yang ni 5, yang ni adalah 10 second lah. Step time untuk 10 second. Okay, ini 3, 5. Okay, ini 10 second. Maksimum 15 second. Okay, enable stepping back. Okay, kita selama masa 5 second. Okay, timer. Okay, ni adalah complete circuit diagram selepas saya buat wiring connection untuk semua komponen. Okay, so ada beberapa perkara yang you kena setting lah. Okay, semasa terutamanya adalah parameter untuk voltage AC source, untuk motor tu sendiri, dan juga untuk load. Okay, untuk variable load ni. Okay, untuk voltage sources, okay, so kita letak kat sini 326.6. Okay, V peak, V peak magnitude dia sama. Untuk balance 3 phase system, magnitude adalah sama. Yang beza adalah phase angle lah. Phase angle untuk A adalah 0. Frekuensi kita tetapkan 50 Hz. Okay, untuk VB, okay, peak amplitude adalah 326.6. Phase angle adalah 120 lagging. Okay, frekuensi sama 50. Manakala untuk VC, phase angle adalah minus 240 lah. Okay, minus 240. Okay, so kenapa saya letak nilai ni adalah 326 ni? Sebab kita punya synchronous machine ialah kita pilih preset model nombor 15, 15 okay, yang mana dia punya properties rated untuk asynchronous induction machine ni adalah 5.4 horsepower,
ataupun bersamaan dengan 4000 kilowatt output power, 400 VRMS 50 Hz 1 at 1430 RPM rotation. Okay, ni dia punya preset number, preset model nombor 15. Okay. Okay, then kalau you tengok calculation ni saya dah buat. Okay, calculation saya dah buat dalam that sheet ni. Okay, then untuk load. Okay, untuk load, calculation load. So kita ada at full load, 50% load, 20% load and 0 load. So you kena fulfill the value of torque, electromagnetic torque TE, speed, RPM, IR dan juga IS lah, rotor current dan juga stator current. Okay, untuk calculation load at full load. Okay, so ni speed rotation. So kita tahu kita punya motor tadi running maximum rated speed 1430. So kita tukar kepada radian per second, radian per second. So kita akan dapat 149.75 radian per second. So P out equal to torque out darab omega R. So by rearrange equation, so kita akan dapat nilai torque out bersamaan dengan 26.71 Nm torque. Ni at full load. So at 100% load bersamaan dengan kita punya load ya 26.71. So kalau separuh 50%, so bagi 2 lah. 26.71 bagi 2. Kalau at quarter load ni 25%, 26.71 bagi 4 lah. At 0% ni sama value dengan 25%. Okay, nanti kita tengok. Okay, so unit step yang pertama, so kita adjust step time at 3 second. After 3 second barulah benda ni trigger lah. Okay, so kita punya running sampai 15 lah, 15 second. Okay, at 3 second, so barulah dia akan trigger output load 26.72. Tadi kita kira berapa? 26.71. Okey, kita letak 26.72. Okey, then kita akan run this simulation. Kita akan tengok first kita tengok load dulu. Okey, kita punya variable load. Okey, so kita tengok ada perubahan load dekat 3 second, dekat 5 second, 10 second dan juga 13 second. Okey, kita punya running simulation lah 50 second. Okey, ni dekat full load. Okey, antara 5 ke 10 ialah half load. Okay, dan antara 10 hingga 13 second ialah quarter load. Okay, then kita tengok rotor speed dan juga electromagnetic torque. Okay, okay. So apabila load berubah, you can see that dia punya electromagnetic torque TE ni juga akan berubah lah. Okay. Jadi you boleh baca nilai-nilai, berapa nilai dia. So at 3 second, berapa rotations. Okay, ambil selepas steady state lah. Okay, ini masih lagi unstable. Okay, ambil yang stable ni. Okay, 1430 something lah. Okay, at 100% load. Okay, dia punya electromagnetic torque, okay, 26 point something lah. Okay, 26.71. 26.71 tadi. Ni at full load. So at half load,
ni half load. Okey, dia punya TE, retromagnetic torque, jadi 14. Dan ni punya rotation, speed rotation jadi 1470 watt separuh kat sini. Dan seterusnya nanti you catatkan bacaan ni di dalam, letakkan bacaan ni dalam table lah. Okey, lagi satu nilai IR dan juga IS nilai IR dan juga IS. Okey, kita boleh tengok di skop ni lah. Okey, atas ialah IR rotor current, bawah ialah stator current rotor current. Okey, you can observe sini kita punya current, starting current ni, dia punya peak dia tinggi ya. Aktif sampai 60 A lah untuk starting current motor. Barulah selepas steady state dia akan jadi reduce lah. Okay, so at full load ya, current dia macam mana. Ni adalah IR dan ni adalah starter current. Banyak noise lah. Nanti ambil bacaan dan masukkan dalam table lah. Okay. Okay, sekian dahulu untuk lab 3. So hopefully you can learn something lah, okay, daripada lab 3 ni. Okay, sekian, terima kasih.